Mana pula dia punya ni ya, host ni. Okey. 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 Okey, dapat tak? Dapat tak Azmi? Dapat. Okey. So nanti Mika approve lah yang mana yang nak masuk tu. Okey, baik. So Assalamualaikum, selamat pagi semua. Nanti boleh tak komen lah apa-apa ke dekat ruangan chat tu supaya Ida sharing pun still lagi macam ada orang yang tengok. Okay, Fauzi, terima kasih. Okay, so nanti masa Ida tengah sharing pun boleh tulis note apa-apa dekat ruangan chat ni. Nak tanya apa-apa pun boleh. Okay, so kita boleh buat dalam two way lah. Two way. Kalau dengar saja akan jadi bosan pula kan. So you boleh tanya juga nak tanya apa ataupun tulis nota kat situ. Yang mana yang tengok pun nanti ada boleh tengok baca dekat nota tu. Dekat ruangan chat tu lah. Okay, so siapa sini yang first time join kita punya program solat? Ada tak sini nak tengok? Ke orang yang sama je? Saya. Rosniza, Roszita Ibrahim. First time Yep. Okay, lagi? Siapa lagi? Nur Nabila, first time. Okay, so untuk yang sebelum ni kita sharing berkenaan dengan solat khusyuk. Hari ni Ida akan share berkenaan dengan solat dari segi sains. Apa yang kita dapat daripada kita solat tu. Kan? Memanglah kita solat ni kerana Allah, tapi dalam masa yang sama ada manfaat kepada diri kita sendiri. So hari ni Ida akan share berkenaan dengan manfaat yang boleh kita dapat dari segi sains. Okay, so siapa-siapa yang pernah ada buku ni, dia pernah ada buku sains solat ni, so Ida akan share apa yang ada kat dalam buku ni. Buku ni dibuat kajian oleh Dr. Fatimah Ibrahim. Dr. Wan Abu Bakar dengan Dr. Chinese lah seorang ni. Okay. So dia buat kajian dari segi kelakuan dalam solat tu. Kelakuan dari segi solat tu. So yang mana yang belum mute tu nanti boleh mute, boleh tak mute dulu. Okay, so tengok kepada pengenalan dulu. Okay, terima kasih yang first time join. So lepas ni pun boleh join lagi kita punya program solat. Okay, so kita tengok dulu kepada pengenalan dulu. So jasad manusia ni dia terdiri daripada komponen fizikal dan juga komponen mental. So bila bercerita tentang komponen fizikal ni, dia dikawal oleh mental. So kalau mental yang sihat akan melahirkan kita punya fizikal yang sihat. Okay, sebab fizikal kita dikawal oleh kesihatan mental kita. Okay. Dan manusia yang sihat ni, manusia yang sihat kita boleh kategorikan dia sebagai manusia yang sihat bila dia sihat dari segi fizikal dan juga dari segi mental. Dia kalau mental dia tak sihat, badan dia sihat tapi mental dia tak sihat. So kita tak boleh namakan sebagai sihat juga. Dia kena dua-dua sihat. Okay, dia kena dua sihat barulah kita boleh bagi nama dia, baru kita boleh katakan dia sebagai orang yang sihat lah. Seperti dalam keadaan yang sekarang ni, kebanyakan daripada kita mental sakit dengan keadaan COVID, dengan keadaan mungkin hilang pekerjaan, tapi kita punya fizikal ni sihat. Tu tak dikira juga sebagai orang yang sihat. So kalau sebut pada sihat ni, dia kena dua-dua, kesihatan fizikal dan juga kesihatan mental. Dan untuk perlu ada rutin harian yang berkala yang kita boleh buat untuk kita sihat dari segi fizikal kita lah. Okay. Dan contohnya dalam Islam sendiri dianjurkan untuk solat 5 kali sehari. Okay. Dan itu merupakan kita punya rutin harian kita. Okay, rutin harian kita yang Allah minta kita ni solat. Dan solat 5 kali sehari tu dia ada waktu-waktu dia. Okay, ada waktu-waktu dia dalam waktu-waktu dia, ada masa dia, ada keadaan dia. Okay. Dan ada juga lagi solat tambahan ni ikut kepada boleh kita buat bila-bila masa saja untuk solat tambahan ni. Okay. Dan kita tengok sikit firman Allah ni dalam
surah 29 ayat 45. Bacalah serta ikutlah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. So daripada solat tu sendiri sebenarnya dapat cegah kita daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau pernah dengar kisah zaman Nabi dulu kan, ada penzina yang datang pergi jumpa Nabi, dia beritahu aku berzina. So Nabi minta dia balik, Nabi kata betulkan solatmu. Lepas tu hari yang kedua dia datang lagi. Dia beritahu aku berzina. So Nabi minta dia balik, betulkan solatmu. Dan hari yang ketiga dia datang lagi jumpa Nabi, dia beritahu aku dah tak berzina. So sebenarnya daripada solat tu sendiri dapat cegah kita daripada buat benda-benda yang benda-benda yang mungkar lah, benda-benda yang mungkar, dan dalam masa yang sama pun dapat bagi kita benefit dari segi kita bila kita buat solat tu. Okay, dari segi sains pun ada bagi benefit pada kita. Okay, so dalam kajian SOBI 96 ni dia bagi tahu gerakan-gerakan solat yang dijalankan setiap hari akan menurunkan dan mengurangkan penyakit kegemukan. Ini kajian yang dibuat oleh SOBI tahun 96 dulu. Okay, dapat menurunkan dan mengurangkan penyakit kegemukan. Reumatik, diabetes, sembelit, penyakit edema, penyakit jantung. So nanti penyakit-penyakit ni nanti kita akan tengok dekat setiap perbuatan solat kita tu, dekat bahagian mana untuk penyakit-penyakit ni kan, untuk kita prevent untuk kita cegah penyakit-penyakit ni. So dalam setiap perbuatan solat tu dia ada dia punya macam kita nanti Ida akan tunjuk berkenaan dengan bila kita berdiri tegak, apa manfaat bila kita berdiri tegak, bila kita rokok, bila kita sujud. So semua tu adalah dia bagi manfaat kepada kita. Okay, so dan yang penting sekali sebenarnya untuk kita punya jantung. Solat tu bila kita faham kan ada perbuatan solat tu yang baik untuk kita punya jantung kita. Okay, so kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah qiyam. Qiyam ni kalau kita faham, qiyam adalah berdiri tegak. Okay, lepas kita dah angkat takbir tu, kita berdiri tegak. So jika seseorang ni tak mampu untuk berdiri tegak, untuk sembahyang tegak kan, Islam bagi kemudahan kepada orang yang sakit ni, iaitu dia boleh solat dengan duduk. Solat dengan cara duduk, dan kalau tak boleh duduk pula boleh solat secara mengiring. Sebab ada banyak manfaat yang boleh kita dapat sebab tu Islam anjurkan juga kita ni untuk kita solat. Okey. Dalam sabda Nabi, iaitu dalam hadis Bukhari, solatlah dalam keadaan berdiri. Jika anda tidak mampu berdiri, solatlah dalam keadaan duduk. Jika anda tidak mampu duduk, solatlah dalam keadaan mengiring. So nak katanya walau keadaan macam mana sekalipun wajib kita untuk kita solat. Okay, so semasa kita qiyam, semasa kita berdiri tegak kan untuk kita solat ni, tangan kita ni akan duduk atas orang panggil bersedekap. Okay, bersedekap ni tangan kita akan berada di atas pusat. Okay, kita akan duduk tegak, duduk macam ni kan. Tangan kita kan yang ni, okay, duduk kita pegang kepada kita punya badan kita ataupun dipanggil sebagai bersedekap. So tangan kita akan berada ke atas pusat ni. So amalan ni adalah dilakukan oleh Nabi kita lah, Nabi Muhammad SAW. Okay. Dan perbuatan bila kita bersedekap ni ataupun tangan kita duduk ke atas pusat ni, sebenarnya dia adalah kedudukan santai ataupun kedudukan yang rehat bagi kita punya tangan kita. Kita punya kedua belah tangan ni adalah kedudukan yang rehat. Kita fikir solat ni macam kita tengah bekerja kan, tapi dalam solat tu sebenarnya kita tengah rehat. So kita rehat waktu mana? Kita rehat waktu yang ni lah. Dengan qiyam ni sebenarnya kita tengah berehat masa tu. Okay, tengah berehat. Dan daripada ahli fisioterapi, dia beritahu dalam keadaan ni sebenarnya kita punya sendi siku dan sendi pergelangan tangan ni dalam keadaan yang rehat penuh.
Okey, kita punya sendi ni. Dan dalam keadaan ni juga manfaat dia adalah untuk kita melancarkan pergerakan sendi dan untuk menghindarkan daripada timbulnya penyakit sendi. Okey, penyakit sendi ataupun kekakuan sendi. So apa-apa yang melibatkan sendi, manfaat yang boleh kita dapat masa kita qiyam, inilah untuk kita elakkan daripada kena penyakit sakit sendi, yang melibatkan sendi lah. Okey, ini adalah qiyam. So bila kita solat, bila kita faham sebenarnya aktiviti yang kita buat ni ataupun perbuatan yang kita buat dalam solat ni, kita akan rasa nak buat dengan betul-betul. Nak buat betul-betul, kita faham, okey, kita faham apa yang kita buat ni ada manfaat kepada kita kan, kepada badan kita kan. Okey, itu berkenaan dengan qiyam. Okey, dan kemudian kita tengok kepada rokok. Okey, rokok dia bermula daripada kita angkat takbir, kita baca Allahu Akbar kan. Allahu Akbar, dan bila bercerita berkenaan dengan Allahu Akbar ni, kita kena faham Allahu Akbar ni. Kadang kita sebut Allahu Akbar, kita faham maksud Allahu Akbar tu Allah Maha Besar, tapi fikiran kita ni banyak kita lagi membesarkan benda lain daripada Allah. Bila kita dalam solat pun, kalau kita kira berapa banyak kita sebut Allahu Akbar kan, tapi adakah perkataan yang kita cakap itu dia meresap dalam hati kita. So bila sebut Allahu Akbar tu, kita kena betul-betul yakin, betul-betul kita betul-betul yakinlah Allah tu maha besar. Sebab bila kita semayang, kadang banyak benda-benda yang benda-benda di luar kan, di luar yang waktu solat tu kita ingat-ingat lagi. So kita lagi membesarkan benda lain daripada Allah. Dalam solat pun kita lagi membesarkan benda lain. Apatah lagi kalau kita di luar solat, lagi kita terus tak ingat pada Allah kan. So untuk rokok dia mula dengan takbir Allahu Akbar. Okey, lepas tu kita akan tunduk badan kita ni kepada 90 darjah. Okey, 90 darjah. Okey, dan tangan kita ni kita akan pegang kepada lutut kita. Pegang pada lutut dan kita akan macam menekan sikitlah. Sebab kalau kita tak tekan lutut kita ni, umpama macam kita bila kita tak tekan lutut kita ni, dia tak boleh nak, sebab kita punya solat ni adalah senaman ringan untuk orang Islam lah, ya, dalam solat ni. So bila kita rokok, kita tak betul-betul kedudukan badan kita tu 90 darjah kan, dia tak dapat impact apa-apa. So sebab bila kita tekan betul-betul lutut kita kedudukan tulang belakang kita ni, dia akan betul-betul selari. Okay, betul-betul selari dan kita akan dapat sudut 90 darjah. Okay, sudut 90 darjah. So dan kita punya masa kita rokok tu juga, kepala kita jangan kita tinggi dan jangan kita rendah. So kena 90 darjah lah. Okay, kita tekan pada lutut ni, dan kalau you all cuba tekan betul-betul lutut ni, you akan dapat rasa macam tengah bersenam lah kan, rasa tegangan tu. Dan kalau kita rokok dalam keadaan yang laju, kadang kita hanya tunjuk syarat saja kita rokok, so kita tak dapat apa-apa manfaat daripada kita rokok. So rokok dengan keadaan kita baca perlahan-lahan, baca dengan kawal pernafasan kita slow lah. So kita akan duduk lama dekat rokok ni, so kita akan dapat betul-betul kita akan rasa kaki kita tegang sikit kan, kita akan rasa benda tu. Tapi kalau kita hanya sekadar tunjuk je perbuatan rokok, macam patuk ayam kan, patuk ayam dia sekejap je turun naik terus. So dia tak dapat apa-apa. So sebab itulah kita kena solat dengan keadaan yang kita bertenang, dengan keadaan kita ni faham maksud dan slowkan bacaan, seslowkan bacaan. So bila kita slowkan bacaan, kita akan lamalah duduk kat bahagian rokok kan. Okey. So tu untuk rokok. Okey. Dan tulang belakang kita ni kena lurus lah, kena pastikan lurus. Okey. Dan tangan, tangan dan jari kita semasa kita rokok, kita kena dia kena regangkan. Okey, regangkan, kita akan memegang kepada kita punya lutut ni. Okey, kita akan rasalah kan, kita pegang lutut dan kita tekan kepada lutut kita ni. Okey, untuk kita rasa kita punya regangan. So dalam riwayat hadis Al-Baihaqi,
Sesungguhnya Nabi SAW apabila rokok, baginda membuka ataupun meregangkan tangan-tangan ataupun jari-jari dia ni apabila sujud. Okey. Masa sujud Nabi akan meregangkan jari-jarinya, Nabi merapatkan jari-jarinya. Ya, baginda membuka jari-jarinya apabila sujud. Nabi merapatkan jari-jarinya. Okey, apabila rokok, baginda buka. Okey, baginda buka. Masa rokok baginda bukalah jari-jari ni. Tapi masa sujud baginda akan tutup, akan rapatkan macam ni kan untuk kita sujud. Tapi untuk kita rokok, kita akan buka jari kita ni. Okey. Okey. Dan berkenaan dengan regangan jari-jari tu, jika kamu rokok, letaklah kedua-dua tanganmu pada kedua-dua lututmu. Okey, tangan kita akan letak kepada lutut kita dalam keadaan kita regangkan jari-jari kita. Kemudian tenanglah sampai ruas tulang belakangmu mantap di tempatnya. So kena tenanglah dalam keadaan rokok pun, kita kena baca perlahan kan, kena tenang masa tu. Okey. Dan semasa Nabi rokok ni, bila Nabi rokok, tulang belakang Nabi ni bila Nabi rokok jadi 90 darjah tu, bila kita letak air kat atas belakang kita ni kan, dia tak bergerak. So nak menunjukkan kalau kita betul-betul dalam 90 darjah, kita akan air yang kita letak kat atas badan itu tak bergerak. Okey, sini apabila baginda rukuk, baginda meluruskan dan meratakan tulang belakang dalam keadaan 90 darjah. Sehingga apabila segelas air diletakkan di atasnya, air tersebut tidak bergerak. Okey, untuk tengok betul tak 90 darjah. So air itu tak bergerak. Okey. Dan baginda pula tak menundukkan kepala ke bawah dan ke atas. Maksudnya memang selarilah. Kedua kepala dengan bahu ni dia kena selari. Dia tak boleh tinggi dan dia tak boleh rendah. Okey. Okey. Dan keadaan ni sebenarnya manfaat yang boleh kita dapat adalah untuk menghindarkan daripada penyakit yang melibatkan tulang belakang. Okay, yang melibatkan ruas tulang belakang. Okey. Yang ruas tulang belakang ni dia ada 3, iaitu tulang punggung, tulang leher dan tulang pinggang. So manfaat bila kita rokok dengan keadaan yang sempurna, yang betul, dapat cegah kita daripada kena penyakit yang melibatkan ruas tulang belakang. Okey. Okey, so next lepas dah rokok, kita tomak ninah ataupun bertenang sebentar ketika kita rokok. Okey. Bila masa kita nak tomak ninah ataupun kita nak berhenti sekejap ni, iaitu waktu di mana ketika kita rokok, ketika kita iktidal, kita sujud dan duduk antara dua sujud. So kena ada, jangan terlalu laju, mesti ada rehat juga masa tu. Rehat tu antara satu tasbih. So untuk kita pergi ke pergerakan yang seterusnya, dia kena ada rehat juga sekejap. Okey, rehat iaitu antara kadar satu tasbih. Iaitu kenapa kita kena ada tomak ninah ni? Kenapa kita kena ada bertenang untuk kita pergerakan solat kita kan? Sebab dipercayai memberikan ketenangan kepada seseorang yang bersolat. Okay. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari ni, kemudian hendaklah kamu rukuk dan berhenti sekejap dalam keadaan rukuk itu, kemudian bangun dan berdiri tegak. Iktidal serta tomak ninah. So kena ada waktu bertenang. So bila kita bertenang dalam setiap peralihan kita perbuatan kita solat tu kan. So sebenarnya impact dia boleh bagi ketenangan kepada kita. Okay, so next kita akan masuk kepada sujud. Okay, sujud, pergerakan sujud ni dimulai dengan kita meletakkan lutut kita dan tangan kita ke atas lantai. Okay, so bila kita letak tangan kita letak lutut kita ke atas lantai, tu nama dia sujud lah. Okay. Dan bila kita sujud ni, 7 anggota badan yang mesti kena kepada tempat kita sujud. Siapa tahu 7 anggota badan yang kena bila kita sujud ni? Boleh tak komen sikit? Boleh tak tulis sikit? Nak tengok? Tahu tak?
tujuh anggota badan yang terlibat masa kita nak sujud tu. Apa? Boleh type sikit kat ruangan chat. Tak ada yang wakil boleh type. Tujuh anggota sujud. Tujuh anggota sujud. Tapak tangan. Okey, bagus. Lagi? Lagi? Dahi, lutut, hidung. Okey, terima kasih yang tengah type tu. Okey. So postur badan dalam keadaan kita sujud, tujuh anggota sujud yang perlu kena kepada tempat sujud kita, iaitu pada bahagian dahi. Dahi kita wajib kena. Dan kalau perempuan kan, bila kita pakai telekung kan, bila kita sujud kan, kain tu kan akan jadi ke depan. Sekarang kita ni muka kita pun kita akan sujud kat tempat atas telekung kita tu. So kita kena telekung tu kita kena bawah sikit biar dahi kita kena kepada kita punya tempat sujud tu. Okay. Dan apa lagi, iaitu pada kedua-dua tapak tangan kita. Okay. Kedua tapak tangan kita. So waktu kita sujud pun kena tapak tangan tu kena betul-betul menyentuh pada kita punya tempat sujud tu. So jangan lapik lah. Okay. Jangan lapik. Okay. Kemudian dengan lutut. Kedua-dua lutut tu perlu kena kepada tempat sujud kita. Tempat waktu kita sujud tu, dan kedua-dua hujung jari kita, hujung jari kaki kita ni kita akan lipatkan kan, kita akan lipatkan hujung jari kita tu, lipat tu untuk kita menghadap kiblat. Hujung jari kita pun dia kena menghadap kiblat juga. Okey, keadaan macam tu okey. Yang pertama sekali dahi, yang kedua tapak tangan kita, yang ketiga lutut, kedua-dua lutut, dan yang keempat adalah kita punya hujung jari kaki tu. Dan hidung masuk tak? Hidung masuk tak? Hidung ada ke? Rasa hidung ada ke tak ada? Okey, kita tengok dalam hadis ni. Okey, dalam hadis Nabi, aku diarahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud, di atas dahi, dan Nabi SAW menunjukkan ke arah dahinya, termasuk hidung, dan kedua-dua belah tangan, dan kedua-dua lutut, dan kedua-dua hujung jari kaki. So hidung tu termasuk sekali bila kita sujud kan. Kena tak hidung? Kena tak hidung? Mesti akan kena hidungnya. Kan, mesti akan kena. So dahi dan juga hidung. Sebab kata kat sini ke arah dahinya termasuk hidung. So hidung pun kena sekali. Kena sekali. Tapi dia ni hidung ni termasuk sekali dengan dahi lah. Sebab bila kita sujud mesti akan kena hidung kan. Kita tak kena hidung. Tak kena hidung. Okey. So tu berkenaan dengan tu sujud. Okey, anggota yang perlu kena semasa anggota badan yang perlu kena waktu kita sujud, yang terlibat waktu kita sujud. Okey. Dan waktu kita sujud pula, waktu kita sujud juga, dalam hadis Nabi ni, sesungguhnya Nabi SAW meregangkan kedua belah tangannya dari sisinya sehingga kelihatan putih ketiak Nabi. So kalau lelaki ni dia kena macam kepakkan sikit kan, tapi taklah kepak banyak sangat pun kan, dia kena kepakkan sikit kan, tapi perempuan dia kena tutup perempuan. Okey. Dan siku kita akan angkat, akan diangkat sikit. Dia tak letak ke bawah kita punya siku kita ni. Dia akan naik sikit kan. Dia kalau kita siku kena pada tempat rantai tu, tak jadi rokok lah pula, tak jadi sujud lah pula. Tapi siku kita ni kita naikkan sikit. Nabi SAW mengangkat siku dari tanah sebagaimana hadis, apabila sujud, letaklah kedua-dua telapak tangan kamu dan angkatlah siku kamu. Ini dalam hadis riwayat Muslim lah. Okay. Dan waktu sujud juga, kita punya dahi ni akan berada dekat tengah dan kita punya tangan kita akan berada dekat tepi. So tangan ni dia duduk dekat tepi, muka tu duduk dekat tengah. Okay.
Sesungguhnya Nabi SAW apabila sujud, maka baginda meletakkan wajahnya di antara kedua-dua tangannya. Okay, so duduk dekat muka ni duduk dekat tengah lah. Okay. Sempat test tadi memang kena hidung. Kan memang akan kena hidung, walaupun hidung orang tu kemek sekalipun dia mesti akan kena juga. Mesti akan kena juga pada tempat sujud kan. Okey. So next jari-jari dirapatkan. So waktu kita sujud kita akan rapatkan kita pun jari-jari ni. Sesungguhnya Nabi SAW apabila rokok, Nabi membuka ataupun meregangkan dia. Waktu kita rokok tadi kita akan buka. Kita akan buka, tapi apabila sujud Nabi merapatkan jari-jari. So rapatkan jari-jari ni. Okey, masa sujud kita rapatkan jari-jari kita ni. Dan apa kebaikan, apa kelebihan bila kita buat keadaan yang sujud tadi ni? Okey, kelebihan dia menjadikan otot-otot besar dan kuat, serta salur darah pun akan jadi boleh berfungsi dengan keadaan yang baik. Sebab itulah waktu kita sujud ni, kalau waktu sekarang ni kan ramai yang kena COVID kan. So ada doktor India dia buat kajian untuk yang ada penyakit COVID ni. Penyakit COVID ni dia nak bernafas dalam keadaan yang baik, dia kena dalam keadaan yang sujud. Doktor India tu dia tunjuklah okey kena buat macam ni. Dan dia tunjuk tu adalah kita fahamlah, kita sebagai Islam kita fahamlah tu adalah aktiviti bila kita sujud. Okey, bila kita sujud. So nampak tak dekat situ agama lain pun dia tak faham pun ni adalah kita pun sujud, tapi cara dia bagi tahu tu adalah ni adalah sujud kita, ni adalah sujud dalam Islam, dalam solat yang kita buat kan. So nampak tak kat situ manfaat yang Allah kurniakan kepada kita ni dah. Sebab tu lah kena diwajibkan juga walaupun kadang-kadang sakit sekalipun wajibkan juga untuk kita solat. Okey. Dan kalau dia sihat, mungkin stage pertama, stage yang kedua dia bolehlah duduk dalam keadaan yang sujud kan. Tapi orang yang sakit ni, orang yang sakit ni orang yang sakit ni dia kena orang yang ditidurkan ni dia kena baringkan dia lah. Okey, doktor akan baringkan dia. Maaf Ustazah, cek kalau tak mengantuk pula. Alah, sebut Ustazah ke? Alah, segan lah pula. Kita bukan Ustazah. Kita bukan Ustazah. Okay. So, bila dalam keadaan sujud tu, dia nak bagi otot dada kita ni, dia nak bagi dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang boleh rongga-rongga dada kita ni akan jadi sempurna lah. So, pengaliran darah tu akan jadi berlaku dengan baik. Okay, berlaku dengan baik. So dan juga bila baik, so kita dapat hirup udara dengan baik. So dia akan dapat membantu mengurangkan kebarangkalian untuk kena penyakit tuberkulosis. Okay, tuberkulosis ni penyakit yang melibatkan pengecilan salur darah tu kan. So bila kita sujud dia akan nak besarkan kita punya paru-paru, so darah pun akan mengalir dengan baik kan. Okay, so tu berkenaan dengan sujud. Okay, next kita masuk kepada duduk antara dua sujud. Nanti tarik lah, tarik je, tulis je apa-apa yang dekat chat ni. Taklah mengantuk sangat kan. Okay, so duduk antara dua sujud dan tahiyat awal, okay, dia sama, perlakuan dia sama, okay, iaitu ataupun kita boleh panggil duduk antara dua sujud ni, kita panggil dia sebagai duduk iftirash, duduk iftirash, sebab tapak kaki kiri kita ni kita akan jadi sebagai alas, okay, sebagai alas dan kita punya punggung tu duduk atas kaki kita kan, kaki belah kiri kita kan, okay. Dan menjadi alas dan menjadi seperti alas. So kaki kiri kita tu dia akan jadi macam alas lah. Okay? Dia akan jadi menahan pada kita punya punggung. Kan kita kan duduk kat atas kaki kiri kita kan. Dan kaki belah kanan kita pula kita akan kepakkan ataupun kita akan hujung jari kita tu kita akan masukkan ke dalam. Okay? Kalau nak siapa-siapa nak test boleh test, betul tak? Okay. Kaki kiri kita akan duduk ke atas dia, okay, punggung kita akan duduk ke atas kaki kiri kita, dan kaki belah kanan kita tu kita akan masukkan jari kita tu ke dalam,
Okey, ke dalam. So untuk duduk antara dua sujud dan untuk tahiyat akhir, tahiyat awal pun samalah. Okey, sama. Okey, dan apa, jari kaki kita ni bila kita masukkan ke dalam tu dia akan menghadap kiblat lah. Okey, dia akan menghadap kiblat. Sebab kiblat kan kita punya apa, kita akan menghadap kepada arah kiblat, iaitu kita punya titik semayang untuk orang Islam kita. Okey, orang Islam. Okay. So tak ada perbezaan bagi duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat awal. Okay. Okay. Dan apa kelebihan, apa manfaat bila kita kelakuan untuk duduk antara dua sujud dan untuk tahiyat awal ni, iaitu dia nak bagi, sebab kita punya tumit akan menekan pada pangkal peha. Okay. Dan dia sebenarnya untuk melancarkan pengaliran darah kembali ke jantung. So dalam keadaan ni kita akan menekan kepada kita punya tumit kita tu, dia akan menekan kat punggung sikit kan. Punggung duduk kat atas kaki kita ni. Okay, kaki belah kanan kita ni. So kat sini ada. Dalam buku ni dia jelas. So boleh nampak macam mana keadaan kita solat masa tu kan, keadaan tu. So keadaan bila kita duduk antara dua sujud dan kita duduk tahiyat awal ni nak bagi melancarkan pengaliran darah kembali ke jantung. Okey, dan juga untuk menghindarkan dan menjadi penawar kepada penyakit saraf pangkal peha. Ni kebaikan dia, manfaat dia. Okey. Okay, dan last sekali adalah duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir ni beza pula. Okay. Punggung kita akan berada ke atas lantai. Okay, akan berada ke atas lantai. Muka surat 10 untuk yang tahiyat ni. Yang duduk tahiyat akhir ni. Okay. Untuk tahiyat akhir, punggung kita akan duduk ke atas lantai. Kaki kiri kita pula kita akan masukkan ke dalam kan, kita akan masukkan ke dalam, dan keadaan kaki belah kanan sama. Keadaan kaki belah kanan sama macam kita duduk antara dua sujud dan duduk masa tahiyat awal tu, tapi yang berbezanya adalah kaki kiri kita. Okay, kaki kiri kita kita akan masukkan ke dalam tu. Okay, kita akan masukkan ke dalam dan punggung kita ni akan duduk ke atas lantai. Okay, so okay. Hadis Nabi ni sehinggalah tak kala Nabi berada pada sujud terakhir yang ada padanya taslim, iaitu memberi penutup solat, baginda mengeluarkan kakinya, tidak duduk di atas kakinya dan duduk di atas sebelah kirinya bersimpuh. Yang tadilah, okay, kaki kiri tu dia akan masukkan ke dalam. Okay. Masuk ke dalam. Okay. Dan apabila Nabi SAW duduk di rakaat yang terakhir, Nabi menghadapkan kaki kirinya. Okay. Kaki kiri ni dia akan ke dalam dan akan ke depan lah. Dan kaki kanan kita akan tegakkan. Okay. Tegak sama juga macam kita tahiyat awal tadi. Tahiyat awal dan juga duduk antara dua sujud. Okay. Okay. Dan apa kebaikan bila kita duduk antara, bila kita sujud, bila kita duduk untuk tahiyat akhir ni, iaitu untuk otot lantai pelvik akan diaktifkan. Bila kita duduk dalam keadaan kita tahiyat akhir tu, sebenarnya dia nak mengaktifkan otot lantai pelvik kita. Okey. Dan sama juga manfaat yang boleh kita dapat masa kita duduk antara dua sujud dengan tahiyat awal tu, untuk bagi melancarkan pengaliran darah untuk kembali ke jantung. Okey. Okey. So nampak tak dekat sini solat ni sebenarnya dia bagi manfaat kepada badan kita. Okey, dia bagi manfaat kepada badan kita. So best tak? So best tak bila kita faham bila kita solat dari segi sains banyak bagi manfaat kepada kita. Best tak? Best tak? I mean dah tahu kan? Best tak? Cuba komen sikit. Best ke tak best? Kalau best, nak sambung sikit lagi. Nak tengok sikit dia punya kajian dekat student. Dia buat kajian dekat student berkenaan dengan ada 5 komponen. Okay, ada 5 komponen yang dikaji. Okay. Nak lagi tak?
nak lagi ke tak? Buku ada cuma nak berguru. Ya kan, kita kadang buku ni dah ada, kita beli buku tapi tak baca. Tapi yalah, bila ada yang macam sharing macam ni, barulah kita akan nak belajar kan. Okey, so untuk kajian, okey, Dr. Fatimah ni dia buat kajian ke atas 120 peserta, okey, peserta untuk dia buat kajian ni. Okey, dan apa yang dikaji, okey, 5 kategori ataupun 5 benda yang dikaji, iaitu dia tengok dari segi amalan solat tu, adakah peserta tu solat cukup 5 waktu ataupun tak. Okey, yang kedua dari segi tahap pemahaman peserta tu sama ada dalam keadaan baik, okey, pemahaman ataupun apa yang dibacalah, okey, baik, sederhana ataupun lemah. Dan yang ketiga, cara peserta tu solat, sama ada solat dengan berjemaah ataupun solat secara individu bersendirian. Yang keempat, dia cek dia test dari segi tulang belakang kita ni. Okey, tulang belakang kita ni adakah peserta tu tulang belakang tu tegak ataupun semua belajar ke tak. Okey, yang keempat, dia test dari segi keadaan jari kaki tu, adakah dia bengkokkan ataupun tak. Okey, dan dia punya kajian ni macam mana dia test. Okey, dia test dari segi dia punya parameter dia untuk dia test, untuk dia buat kajian ni dari segi jisim lemak. Okey, benda ni kena apa, kalau tengok nanti adalah dia punya graf dia kan. So macam mana dia test benda tu? Dia guna parameter dari segi dia test jisim lemak, jisim luar sel, jisim bukan lemak, jisim dalam badan, kadar metabolisme, benda di luar sel, benda di dalam sel, jumlah air dalam badan, di tangan. So benda-benda ni yang dia test untuk dia buat kajian berkenaan dengan 5 kategori tadi ni. Okay, so kajian-kajian tu, so kita tengok kajian yang pertama yang dia buat, iaitu amalan solat seseorang tu, adakah dia cukup ataupun tak. Okay, so bila dia buat kajian, dia mendapati bahawa yang solat sempurna, solat cukup 5 waktu sehari semalam dapat meningkatkan tahap ketahanan badan serta menghindarkan risiko penyakit jantung, stres, kolesterol dan lain-lain penyakit lah. Okay, kalau solat dalam keadaan yang lengkap ataupun sempurna, cukup 5 waktu sehari semalam. Dan yang tak solat cukup, okay, yang tak solat cukup 5 waktu tu, tahap kesihatan dia kurang sihat, okay, berbanding dengan seseorang yang solat. Okay, ni untuk yang tabiat tabiat solat dia, sama ada cukup ataupun tak cukup kan. Okay, so ni berkenaan dengan tabiat solat lah. So orang yang solat penuh, orang yang solat 5 waktu cukup, dia punya tahap kesihatan dia tu baik. Okay, dan tak ada dan tak ada masalah kolesterol, masalah stres, masalah sakit jantung, tak ada. Okay, so nampak tak manfaat kat situ bila kita solat dengan keadaan yang bila kita solat, kita dapat hindarkan kita daripada penyakit-penyakit inilah. Okey. Dan yang kedua, dari segi yang dia test adalah dari segi pemahaman solat. Okey, pemahaman apa yang dibaca, apa yang kita faham waktu kita solat, apa yang kita baca waktu kita solat kan. So bila peserta ni faham apa yang dibaca, okey, kajian sini mendapati bahawa darah akan dapat mengalir dengan lancar ke seluruh badan, terutamanya ke saraf otak. Okay, so kalau kita faham apa yang kita baca, sebenarnya dia dapat darah dapat mengalir dengan lancar ke seluruh badan, terutamanya saraf otak. Okay, dan yang penting sekali, bila kita faham apa yang kita baca, fikiran kita ataupun emosi kita akan jadi tenang. Okay, akan jadi tenang, dan kita ni akan buat keputusan yang rasional lah kan. Kadang kalau kita tak faham pun apa yang kita baca, kita hanya sekadar solat saja, solat lah hanya untuk lengkapkan rutin harian kita je. So kita tak akan dapat manfaat daripada kita punya emosi kita, daripada kita punya pemikiran kita. So kita pun nak berfikir pun tak rasional. So bila kita faham apa yang kita baca, dia sendiri yang bagi test ni kan. Yang kajian Dr. Fatimah ni, so fikiran
akan jadi tenang. Fikiran akan jadi tenang, emosi pun akan jadi tenang. Okey. So yang ni. Okey. Dan ketiga, kajian berkenaan dengan solat berjemaah ataupun solat bersendirian. Okey. Dan boleh tak tulis kalau kita solat sendiri dapat berapa pahala? Dan kalau kita solat berjemaah dapat berapa pahala? Nak tengok. Tahu tak manfaat yang boleh kita dapat, apa yang Allah bagi bila solat berjemaah. Okey, jemaah 27 seorang satu. Okey. So dekat sini pun dah diberitahu berjemaah tu dapat pahala lebih. Dapat pahala, bukan hanya sekadar Allah bagi kita pahala lebih solat berjemaah saja, tapi ada manfaat yang boleh kita dapat juga. Okey. Yang pertama sekali, bila kita solat berjemaah, kan kita kan solat, kita solat ada orang dekat sebelah kita kan, kiri kanan, kita punya charge dalam badan kita ni mungkin kurang. So bila kita solat berjemaah dengan kita punya bahu ni kan kena kepada bahu yang orang sebelah kan. So sebenarnya dia dapat seimbangkan kita punya charge dalam badan kita. Kita dapat seimbangkan kita punya charge dalam badan kita, so akan jadi balance lah. So bila jadi balance, bila kita dah dapat charge daripada energi daripada kita solat berjemaah tu, dan dia bagi tenaga kepada kita untuk kita buat aktiviti harian sepanjang hari kita. Dan kan nampak macam Allah dah bagi tahu dah solat berjemaah dapat manfaat dekat dapat banyak pahala, dapat 27 kali ganda. Tapi kita ni kejar tak untuk solat berjemaah? Kan kita nak solat sendiri je. Dekat situ pun Allah dah bagi dah pahala lebih. Tapi kita ni kadang kita tak faham, tak naklah solat berjemaah. Tapi bila kita faham daripada solat berjemaah tu sendiri sebenarnya boleh seimbangkan kita punya charge dalam badan kita. So bila kita charge dalam badan kita dah seimbang, kita dah dapat energi kan. So kita bolehlah buat aktiviti harian kita tu dalam keadaan yang baik. Okay, so tadi yang apa? Yang ketiga Yang ketiga. Okay, so yang ketiga. Ni yang keempat. Okay, yang keempat rindu solat kat surau. Tak apa, yelah dekat sekarang ni kan kita tak nak solat dekat surau. So cuba solat dekat rumah juga. Solat kat rumah, solat dengan family kan. So cuba. So Ida pun dulu pun tak buat juga sebenarnya solat berjemaah ni. Kita rasa macam kita nak fokus pada kita punya khusyuk kita kan. Bila solat berjemaah kan macam imam kan laju sikit kan. So bila kita buat sebenarnya dia dapatlah impact tu. Kita boleh rasa dari segi silaturahim antara family kita kan. Family kita. So yang penting sekali tu pahala yang kita boleh dapat lah. Kalau kita solat seorang, kalau kita solat seorang satu je. Kalau kita solat berjemaah dapat 7 kali ganda. So darab lah 7 darab dengan 5. So berapa? Kalau kita buat say, kita nak kira berapa kita dapat say kan. Cuba kalau kita solat dah kita kira pahala yang boleh kita dapat tu berapa. So kalau kita solat seorang dapat 5 je sehari. Tapi kalau kita solat berjemaah darablah 27 darab dengan 5 berapa. So banyak kat situ. Okay. Tapi kita tak nampaklah pahala tu kan. Tapi awak dah catat lah. Awak dah tulis lah setiap apa yang kita buat ni. Okay. Dan yang keempat tabiat berkenaan dengan rokok. Okey, berkenaan dengan rokok. So kat sini ni dia bagi tahu, okey kat sini dia ada buat kajian lah. Dia tunjuk okey keadaan yang kita berdiri dalam keadaan yang baik, okey, lurus melintang. Ni tidak lurus, ni ke bawah dia punya kepala dia, ni ke atas. Okey, so rokok dalam keadaan yang sempurna yang Simang Kuda ajar tadi tu. Okey, kat sini dia bagi tahu dapat mengelakkan risiko mendapat penyakit tulang belakang. Okey. Dan selain itu juga sebenarnya dia nak melembutkan pergerakan sendi serta boleh merawat penyakit artritis ataupun penyakit sakit belakang lah. Okey, so yang ada penyakit sakit belakang ni cuba makan cuba rokok dengan yang sempurna macam Ida beritahu tadi kan. Rokok dalam keadaan lama menekan kepada kita punya lutut ni. So kita akan dapat impact kat situ. Okay. So next adalah ialah sekali kajian dia buat adalah
berkenaan dengan jari kaki. Okey, jari kaki kita akan bengkokkan masuk ke dalam kan. Okey. So bila kita bengkokkan kaki kita, jari kaki kita tu dapat mengurangkan jisim lemak. Jisim lemak dan dapat mengurangkan jisim lemak, manakala jisim tanpa lemak akan ditingkatkan. So sebenarnya dia nak bantu dari segi kita ni untuk mengurangkan kita punya kandungan lemak dalam badan kita dan juga kolesterol dalam badan kita. Okey, dengan perbuatan kita bengkokkan kita punya jari kaki tu. Okey, untuk menurunkan kandungan lemak ataupun kolesterol dalam badan kita. Okey. Dan selain itu juga sebenarnya dia nak untuk elakkan daripada kena penyakit jantung, penyakit stroke kan. Tadi kan kita dah faham kan, bila kita sujud bila kita duduk tadi ni untuk lancarkan kita punya pengaliran darah tu kembali kepada jantung kita kan. Okey. So bila kita tak bengkokkan kita punya jari kaki tu, okey, jisim lemak badan akan bertambah dan jisim tanpa lemak akan berkurangan. So bila jisim lemak berkurangan, jadi dekat ruang tu akan berlakunya pengumpalan lemak. So bila berlaku pengumpalan lemak, inilah yang kena penyakit kegemukan, penyakit stroke, penyakit jantung kan. So lepas ni kita dah tahu, so kita kena bengkokkan kita punya jari kaki tu. Sebab Ida dulu pun dulu macam susah kan kita nak bengkokkan kita punya jari kaki kan. Tapi bila dah faham sebenarnya, oh adalah kita akan rasa lain kan. Dulu macam Ida pun kaki kanan tu masa tahiyat akhir, duduk kita hanya lepaskan gitu je. Kita bersimpuh gitu. Kita tak bengkokkan kita punya jari kaki tu. So lepas dah kita dah faham, oh punya benda ni lah. Okey, benda ni lah untuk kita elakkan daripada penyakit kegemukan, penyakit jantung, penyakit stroke. Okey. Dan tu je. Okey, tu je berkenaan dengan sains solat. Dia banyak lagi. Ini baru je bab 2. Dia banyak lagi sebenarnya. Ada diceritakan lebih detail berkenaan dengan jantung kan. Dan waktu kita sujud, kalau boleh sujud dalam sujud lama, sujud lama sebab kita tahu kan bila kita sujud lama macam kita nak doa kita doa waktu kita sujud. Sebab apa? Sebab Allah akan makbulkan doa kita kan. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya bila kita sujud tu tadilah manfaatnya yang boleh kita dapat adalah dengan kita lancarkan peredaran darah kita ni akan jadi lancar lah. Okey, dan yang penting sekali sebenarnya bila kita sujud dalam keadaan yang betul, yang dengan cara kita kontrol pernafasan kita, dia sebenarnya sebab ada dekat bahagian tulang otak kita ni ada satu salur darah tu. Salur darah tu dia tak akan masuk dalam keadaan biasa. Macam kita duduk macam ni kan, dia takkan masuk, tapi dia akan masuk waktu kita sujud. Okay, waktu kita sujud barulah salur darah tu akan masuk ke otak kita. So dipercayai untuk kita punya IQ kita. Untuk kita punya IQ kita. Dan bukan kita nak bukan Allah minta kita sujud lama tu hanya sekadar sujud saja. Hanya sekadar untuk makbulkan doa kita untuk dekat kan bila kita sujud kan, tapi ada manfaatnya dari segi kita punya otak kita. So dari segi IQ kita, so kita akan jadi tenang waktu tu, kita akan boleh buat keputusan yang secara rasional. Okey. Dah pukul 10, dah pukul 11. Okey, tu saja Azmi berkenaan dengan solat sains. Best tak? Terima kasih Ida. Alhamdulillah. Mi suka dengan sharing Ida yang Ida bagi tahu tentang kita hari ini kebanyakan daripada kita just lengkapkan kita punya solat kita setiap hari kan. Sebab apa kita just lengkapkan? Sebab kita tak nampak apa manfaat yang kita boleh dapat bila kita bersolat. So lepas Ida dah kongsikan, sebenarnya banyak manfaat bila mana kita start jaga. Bila kita nak nampak setiap pergerakan yang kita buat dalam solat ni sebenarnya dia bagi impact kepada kita punya diri kan, dari sudut kita punya pergerakan, dari sudut kita punya kaki ni kita bengkokkan, dia bagi impact kepada kita punya otot, dia bagi impact kepada kita punya kolesterol dalam badan, dia bagi impact kepada apa lagi, kepada kita punya penyakit. So banyak dan bila kita faham lagi makna dan juga bacaan dalam solat juga, sebenarnya dia juga bagi impact kepada kita punya diri juga. Okay, so sebab itu
Allah tak minta kita solat dalam keadaan yang berguling-guling. Allah tak minta kita solat dalam keadaan yang terlompat-lompat. Sebab apa? Sebab tak ada manfaat. Sebab tak ada manfaat. Tapi Allah minta kita solat dalam keadaan yang ada rukuknya, yang ada sujudnya dan pergerakan setiap dalam tu ada semua. Sebab apa macam tu? Sebab semuanya ada manfaat. So bila mana kita nampak manfaat, insya-Allah kita akan start jaga. Kita akan start jaga kita punya solat. Dan bila kita jaga, insya-Allah dia akan bagi impact bukan saja kepada kita punya diri, kesihatan, malah dalam masa yang sama kita punya emosi. Kan? Emosi kita kita dapat kawal. Sebab itu ramai orang sahabat-sahabat kita yang ada masalah stres, depres, sampai bunuh diri, sampai bercerai, sampai membunuh orang lain, sampai bunuh anak dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia tak nampak solat ini boleh bantu dia untuk nak kontrol diri dia. So inilah yang sedikit sebanyak bila Ida dah kongsikan, masya-Allah. So Mi tak nak cakap banyak, Mi nak buka soalan dulu. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang nak bertanya dengan Ida, silakan. Pada sahabat-sahabat kita kalau ada, boleh bertanya sama ada di ruang chat ataupun just buka je nama tu kat unmute bawah tu. Silakan. Kepada siapa-siapa yang nak ni boleh terus onkan mic. Lepas tu boleh cakap apa-apa nak bertanya tentang apa sajalah tentang kita punya sharing pagi ni. Ataupun ada di ruangan chat. Alhamdulillah dapat join walaupun sekejap. Tadi bawa ayah suntik vaksin. Nampak je tu. Bagus. Atih Nurul Adha. Sebenarnya untuk makluman semua, kita boleh kata hampir setiap minggu kita buat sesi sharing ni. Cuma untuk minggu ni sharing lebih ke arah sains solat lah. Yang ini daripada Ida sendiri. Tapi kalau yang minggu lepas, siapa yang join, kita lebih ke arah macam mana untuk kita nak khusyuk dalam kita punya solat. Sebenarnya dia hampir sama, cumanya hari ini Ida lebih memfokuskan dari sudut sains, dari sudut apa manfaat yang bila seseorang itu solat, apa yang dia boleh dapat. Sebab ramai orang dia tak jaga dia punya solat sebab dia tak nampak apa yang dia boleh dapat. Dia hanya buat sekadar dilengkapkan. Dia hanya nampak solat ini hanyalah sekadar ibadah yang ritual setiap hari. Tapi bila kita faham, sebenarnya bila aku solat, aku jaga aku punya pernafasan, aku faham bacaan dalam solat ni, dia bagi impact kepada diri, maka kita akan start jaga. Daripada mula kita angkat takbir, sampailah kita bagi salam. Ada yang bertanya kot? Sekejap, ke kita boleh baca terus? Bab kawal pernafasan masih tak lancar, nak kawal pernafasan tak berapa khusyuk pula solat. Tanya bos sendiri. Apa ni? Ida boleh kupas sikit kot bab ni. Macam mana nak atasi rasa malas nak solat. Masya-Allah. Silakan Ida. Ada ke? Okey, bab kawal pernafasan masih tak lancar. Nak kawal pernafasan tak berapa khusyuk pula solat tu. Okey, so untuk kita kawal pernafasan untuk dalam ketika solat ni kena ingat 4 saat kita tarik nafas, 4 saat kita tahan dan 4 saat kita hembus. So waktu kita tarik nafas tu, kita tarik nafas, tahan kejap, lepas tu kita hembus. Hembus tu berserta dengan bacaan kita. Okey, berserta dengan bacaan kita. So dan waktu kita tarik nafas, kita buat pergerakan kita buat pernafasan kita ni, pastikan oksigen tu masuk dekat perut kita. Sebab ada yang bila dia bernafas, dia hanya letak dekat dada dia je. So bila dia letak dekat dada, dia rasa tak selesa lah, rasa senak kan. So bila kita tarik nafas tu, pastikan oksigen tu masuk dekat perut. Dekat perut kita, barulah kita ni boleh bernafas dengan keadaan baik lah. So kalau kita letakkan oksigen tu dekat dada kita, dia akan jadi senak sikit. So sebab tu ada yang beberapa daripada sahabat kita kan, dia kata tak nak buat sebab apa? Sebab dia rasa macam semput. Sedangkan bila kita kawal pernafasan tu, kita jadi baik lah kan sepatutnya. Akan jadi baik, akan jadi tenang. Sebab bila kita kawal pernafasan kita ni, sebenarnya kita nak bagi kita punya pemikiran kita ni akan jadi kosong. Sebab kita ni banyak fikir. Dalam keadaan biasa, otak kita ni banyak sangat kita fikir. So dalam waktu solat lah kita nak bagi otak kita ni rehat sekejap, tak perlu nak fikir. So bila kita tarik bernafas, masa kita jogging, bila kita buat aktiviti berat kan. So bila kita buat aktiviti tu, bila kan jantung kita kan berdegup laju.
So kita buat apa? Kita pun tarik nafas, hembus nafas. So sebenarnya ni nak bagi kita sebenarnya impact tenang lah dalam solat kita tu. Dan benda ni lah yang kita buat yang untuk kita dapat fokus sebenarnya. Untuk kita dapat fokus, untuk kita dapat khusyuk. So pernafasan ni kita tak guna dalam solat saja, dalam keadaan biasa, kat luar solat pun kita boleh guna lagi dengan kita kawal pernafasan kita ni. Dan untuk itulah benda ni kena praktis buat. Sebab yalah kita kan banyak fikir kan. So pernafasan tu untuk kita kosongkan kita punya pemikiran kita punya otak kita tu. So benda ni kena buat. Dan untuk khusyuk ni dia kena praktis. Bukan kita buat hari ni terus kita dapat, tak. Tapi kita buat secara perlahan. Mungkin hari ni kita dapat 40% khusyuk kan. Zuhur nanti kita dapat dalam 60%. So benda ni kena buat, kena praktis. Dia bukan hanya sekadar kita tahu je, okey kena kawal pernafasan, tapi kita pun tak buat. Kita pun tak tahu kan macam mana kan. So benda ni kena buat walaupun kali pertama tu tak dapat 100%, memang takkan dapat, memang susah untuk dapat 100% untuk kita khusyuk tu, tapi at least kita cuba. Dan benda ni pun kena buat. Nanti lama-lama akan dapat impact tu. Awal-awal ni memanglah kita tak tahu lagi kan. Okay. Soalan yang kedua Ida, macam mana nak atasi rasa malas nak solat? Macam mana nak atasi rasa malas nak solat? Okay, so kalau siapa pun yang pernah dengar sesi Zoom Cikgu Razalia tu kan, kita nak kita nak rasakan kita ni khusyuk dalam solat kita, bukan hanya sekadar kita ni waktu solat je. Okay, waktu solat je kita nak kena tu, tapi di waktu luar solat pun kita kena ingat Allah, barulah kita akan rasa nak solat, rasa malas lah kan. Dia kena rasa ingat, bukan kita ingat Allah ni waktu kita solat saja, tapi dalam waktu kita tak solat pun kita ingat Allah. Kita zikir kan, kita zikir, kita buat benda-benda yang macam kita ingatkan kepada Allah lah. So nak rasa, kita takkan rasa malas lah sebab kita tahu kita punya kewajipan apa kan. Kewajipan kita kat atas muka bumi ni untuk buat apa. So dan bila kita faham manfaat kenapa Allah minta kita solat, so takkan rasa ada malas. Kadang kita rasa malas sebab kita buat ni kita tak dapat apa-apa impact. Kita hanya sekadar solat je tu kita akan rasa malas. Sebab untuk kita dapat, untuk dia punya benchmark ataupun petanda orang tu khusyuk ataupun orang tu seronok solat, dia akan rasa nak solat lagi. Kalau dia betul-betul dia solat yang betul, dengan dia faham maksud, dia solat dalam keadaan khusyuk, sebenarnya dia akan rasa rajin nak solat. Dia akan rasa tak sabar untuk solat untuk nextnya. So untuk rasa malas tu, banyakkan waktu di luar solat, kita zikir-zikir ke kan, kita buat macam ngaji semua tu. So itulah kita kena faham lah kita ni hamba kan, kita ni hamba, so kita kena abdikan diri, kita kena solat. So benda tu adalah kewajipan kepada kita. Okay, ada lagi tak? Tu je kan? Tu je. Okey tak jawapan tu? Membantu tak? Kita malas solat sebab kita tak nampak api neraka depan mata. Itulah sebab kita tak nampak. Macam pahala pun kita tak nampak. Walaupun kita buat pahala sebesar zarah sekalipun, kita tak nampak benda tu. Allah dah catat, Allah record kan. Tapi kalau kita nampak, okey, kita solat tu masuk emas dalam balang, mesti kita akan buat. So kita ni ujian kepada kita lah. Kita tak nampak benda tu tapi kita yakin Allah bagi kan, Allah catat segala apa yang kita buat. Yang mana yang join Zoom hari ni pun, so ni dikira pahala lah ni, pahala belajar kan. So semuanya Allah catat. Okay. Ustazah kalau boleh banyak panggil Ustazah. Kalau boleh Mi tambah sedikit Ida, Okay, berkenaan yang malas tadi ni. Sebenarnya antara cara untuk nak bantu soalan tadi, sebenarnya soalan ni bagus sebenarnya. Bukan setakat yang bertanya ni, Mi percaya ramai orang hadapi benda ni. Kita rasa malas kan. So termasuk Mi jugalah antaranya kan sebelum ni. Sebab apa kita rasa malas? Sebab kita masih lagi tak nampak apa manfaat yang kita boleh dapat bila kita bersolat.
So salah satu kaedah untuk kita atasi perkara ni, kena cari lagi. Apa benda bila aku solat ni, apa sebenarnya yang aku dapat sebenarnya. So bila kita faham apa setiap pergerakan dalam solat ni dibagi impact, maka kita akan rasa rindu nak solat. Tak sabar nak solat. Lepas solat subuh ni kita rasa tertunggu-tunggu untuk nak solat zuhur. Lepas solat zuhur kita tertunggu-tunggu untuk nak solat asar. Sebab apa? Sebab kita nampak manfaat bila mana kita bersolat. So sebab itu salah satu kaedah untuk kita nak supaya kita dapat atasi rasa malas ni dengan cara kita cari lagi apa saja program berkenaan solat khusyuk ataupun solat sedar ni. Kalau dalam ilmu isyad ni kita lebih banyak menggunakan perkataan sedar lah. Sebab apa? Sebab ramai orang dia hanya sekadar solat, dia tak sedar apa yang dia buat. Dia baca dia tak sedar, apa bacaan dia tak sedar, dia punya pergerakan dia tak sedar. Tapi bila kita khusyuk, maka dia akan bagi impact kepada, sebab bila orang solat ni sebenarnya satu yang kita sama-sama perlu faham, manusia ni dia punya otak ni dia terlalu laju, terlalu banyak berfikir. So bila terlalu banyak berfikir, dia akan berada pada satu state yang kita panggil dia sebagai beta mood. Beta mood ni otak ni dia serabut. Bila dia serabut, dia akan jadi malas untuk nak buat macam-macam benda. Termasuk juga solat. Tapi bila kita solat, daripada satu frekuensi yang kita panggil sebagai beta mood ataupun otak yang busy ni, dia akan turun kepada satu state yang kita panggil dia sebagai alpha mood. Alpha mood ni apa? Alpha mood dia adalah satu state yang mana orang tu dia akan tenang. So bila apa sahaja ujian ataupun cabaran yang datang dalam hidup dia, bila dia berada dalam alpha mood ataupun dalam keadaan yang tenang, maka insya-Allah dia akan boleh handle. Tapi kalau orang tu dalam keadaan yang otak dia busy dan tiba-tiba ujian datang, cabaran datang, anak datang, tiba apa sahaja ujian, so dia mudah untuk melenting, dia mudah untuk nak marah. Sebab itu kita dianjurkan setiap hari kita solat 5 kali sehari, kan? Bukan dianjurkan, kita diwajibkan untuk solat 5 kali sehari. So itulah sedikit sebanyak yang kami boleh kongsikan. Bagaimana untuk kita nak atasi rasa malas itu adalah dengan cara kita cari lagi. Apa sebenarnya bila aku bersolat, aku angkat takbir, apa yang aku dapat? Bila aku rukuk, bila kita rukuk, sebenarnya banyak kajian kalau korang rajin cari dekat YouTube ataupun contoh macam Ida pun sendiri ada buku apa sains solat kan Ida kan. Mungkin boleh tunjukkan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, boleh cari dekat Shopee. Yang ini memang Mi tak jual lah, Ida pun tak jual, nanti boleh cari. Baca, dan bila kita baca, Masya Allah, punya sayang Allah kepada kita. Solat itu walaupun kita nampak adalah untuk kita punya creator, untuk Allah, tapi sebenarnya bila kita bersolat adalah untuk diri kita sendiri sebenarnya. Itulah sedikit yang Mi boleh kongsikan. Cari lagi apa benda yang kita boleh dapat bila kita bersolat. Maka bila kita nampak, insya-Allah kita akan start jaga kita punya solat 5 kali sehari insya-Allah. Itu saja. Ada apa-apa yang nak bertanya? Mungkin soalan yang paling last, Ida boleh ni. Kalau tak ada, kita tutup sesi kita dan kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Kalau tak ada, silakan Ida untuk penutupan. Kalau Ida ada apa-apa nak cakap? Okey, yang Ida share tadi daripada buku ni, buku Sains Solat ni, daripada Profesor Dr. Fatimah Ibrahim. Okey, yang mana yang nak cari buku ni boleh cari kat Shopee. Rasa kat kedai buku tak ada. Sebab Ida pernah cari kat kedai buku tak ada. Tanya buku ni. So siapa nak cari buku berapa ni, harganya Ida? harga dia termasuk postage dalam RM29.90. Kalau kat Shopee lah kan. Kat Shopee harga dia dah termasuk dengan postage dah. So beli ada kat Shopee. Harga dia tak sampai RM30 pun. Tapi kita dapat ilmu yang mahal. Ilmu yang mahal daripada ni. So tu je sharing Ida. Ada banyak lagi. Tadi yang Ida share bab 1 dengan bab 2 je. Bab 1 dengan bab 2. Kalau boleh baca lagi lah. Dia lagi detail berkenaan dengan jantung, berkenaan dengan otak. Okay. So last Ida adalah Ida nak bacakan satu surah daripada Quran ni, itu surah Al-Ankabut ayat 45. Bacalah serta ikutlah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran. Dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. So kalau kita yakin daripada ayat Quran ni kan, bila kita buat solat, so dapat cegah kita daripada perbuatan yang keji dan mungkar. So waktu sekarang ni lah kita usaha untuk kita bantu masyarakat kita yang tengah stres sekarang ni kan, dalam keadaan yang stres.
Sebab bantuan kita bagi banyak bantuan dari segi ekonomi, tapi tak ramai yang bagi bantuan dari segi rohani untuk ajak orang ni kembali kepada fitrah, kembali kepada agama kan, kembali kepada Quran. So inilah yang kita boleh buat, kita nak bantu masyarakat kita biar dia kembali kepada Quran, dan bila dia faham ayat ni kan, sembahyang dapat cegah dia daripada buat perbuatan keji dan munkar ni, insya-Allah dia akan nak solat. Okey, tu je. Terima kasih semua. So itu saja juga daripada Mi dan juga daripada Al-Mishkat. Terima kasih banyak kepada semua yang join kita punya sesi sharing. So insya-Allah teruskan follow kita punya Facebook Al-Mishkat sebab banyak program-program yang kita buat dalam Al-Mishkat, dan salah satunya adalah program solat khusyuk lah. Okey. So itu saja. Sekali lagi Mi ucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang join, dan terima kasih banyak juga kepada Ida yang menyampaikan sebagai speaker kita pada hari ini. So kita tutup kita punya majlis dengan alhamdulillah, dan kita jumpa di lain sesi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. Selamat berhujung minggu insya-Allah. Nak bergambar ke? Boleh ke on ni? Kalau ada sahabat-sahabat kita yang nak buka kamera, Kalau Ida on mungkin boleh kita ambil, kalau tak cantik lah nak ambil gambar. Ida pakai PC ke? Ida pakai PC tapi dah tak reti sebenarnya nak screenshot. Tapi kita snap yang kena ni je. Okey. Ada yang nak on? Tak ada. Ada. Kalau siapa-siapa nak on, Ida nak ambil gambar. Tak pun ambil je lah gambar. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Jumpa lagi di lain sesi insya-Allah. Assalamualaikum.